Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pangeran. Penubuhan kluster pendidikan industri kreatif UBD pada bulan Mei 2011 secara khususnya telah mengenal pasti komponen pendidikan dalam 3 bidang utama, iaitu kandungan digital dan teknologi, seni visual dan seni persembahan. Ada 3 area, 3 bidang. Di antara hasil pendidikan dalam ketiga-tiga bidang itu dilaksanakan telah dibentang dan dibahaskan dalam seminar dan konferens di peringkat antarabangsa bagi memantapkan lagi kajian masing-masing oleh pendidik. Jadi kajian yang masih dalam pelaksanaan itu membuahkan hasil awalnya dan dipamerkan dalam festival ini. Festival ini bukan sekadar pameran biasa, ia adalah sebenarnya proses ia adalah sebenarnya pembelajaran yang amat penting buat pendidik dan pelajar UBD. Kami juga ingin mendekati dan bertukar-tukar fikiran dengan audien di luar kampus dalam kalangan industri dan masyarakat umum tentang pandangan mereka terhadap produk yang terhasil dari kajian kami. Dengan ini akan menjadikan hasil kajian kami lebih bermakna dan mampu memberi sumbangan pada masyarakat dan negara. Jadi Dr. Haji, apakah objektif festival ini nanti dan di mana bila festival ini akan diadakan dan siapa akan nanti meresmikanlah festival itu nanti? Festival ini dianjurkan oleh kelompok pendidikan industri kreatif UBD. Dia ada 7 objektif dia, banyak tu objektif. Untuk yang pertama untuk memperkenalkan idea dan kaedah baru dan penghasilan produk industri kreatif, kerana banyak produk industri kreatif yang perlu di proses inovasi. Yang kedua, bagi mendapatkan maklum balas dari kumpulan sasaran terhadap produk industri kreatif yang dipamerkan. Yang ketiga, bagi menyampaikan hasil-hasil kajian terhadap produk industri kreatif dari pendidik dan pelajar mahasiswa UBD. Melaksanakan tinjauan bagi tujuan pemetaan industri kreatif, iaitu Creative Industry Mapping. Yang kelima, mendokumen dan menerbit hasil-hasil kajian oleh pendidik yang kita akan dokumenkan dalam bentuk buku dan pameran. Yang keenam, memerhati trend pasaran berdasarkan maklum balas audien terhadap produk industri yang dipamerkan. Dan yang ketujuh, membuat kajian terhadap potensi hasil-hasil kajian dari segi penjenamaan. Baik, festival ini terbagi pada 2 fasa. Fasa pertama yang mana perasmiannya akan diadakan di The Mall Gadong pada 11 hari bulan Julai jam 10.30 pagi. Jadi fasa pertama ini akan dilaksanakan selama 4 hari, 11 hingga 14 Julai. Dan fasa kedua yang tertumpu hanya pada aktiviti bengkel akan dilaksanakan di bengkel di pusat hal ehwal pelajar UBD pada 18 dan 19 Julai. Jadi ada dua fasa lah. Alhamdulillah, tetamu kehormat yang akan merasmikan festival ini ialah yang berhormat Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Satu pendekatan yang kita rasakan ke arah pendedahan, di mana diwujudkan dalam 2 fasa. Fasa pertama diadakan di kawasan Legar Mall, dan fasa kedua akan diadakan pada 18 dan 19 di UBD sendiri. Dan cirinya juga berlainan fasa pertama dan juga fasa kedua ni. Fasa kedua merupakan bengkel dan fasa pertama merupakan macam banyak pameran. Mungkin Tuan Doktor dapat menjelaskan seberringkas tentang aktiviti-aktiviti yang disusun semasa fasa pertama dan kedua ini mungkin, Doktor. Terima kasih, Pangeran. Secara umumnya, festival 4 hari ini melibatkan 4 aktiviti utama. Yang pertama, pameran dan bazar seni. Pameran ni yang saya katakan tadi ialah pameran hasil pendidikan dan mahasiswa UBD. Dan bazar seni ini kita nak beri peluang pada mahasiswa UBD untuk ada sifat entrepreneurship. Mereka boleh memasarkan hasil-hasil kreatif mereka. Yang kedua, bengkel watercolor oleh pelukis yang dijemput khas dari Malaysia, namanya Ismail Kadir. Di antara pelukis yang terkenal juga. Yang ketiga, demonstrasi animasi 3D dan ilustrasi digital oleh pelajar UBD. Jadi kita nak congkir bakat-bakat muda kita ni supaya dia tampil ke depan pada masyarakat dan menunjukkan kemahirannya. Dan yang keempat, paparan hasil kajian di skrin besar seperti drama pendek, animasi 3 dimensi, motion graphic, video, muzik dan dokumentari.
Secara khususnya festival ini ingin menyampaikan terdapat berbagai faedah yang kita dapat melihat produk industri kreatif. Ada kalanya kita melihat ianya digantung di display board, di paparan, atau dipamerkan secara 3 dimensi seperti seni arca dan installation. Kita juga melihat hasil seni persembahan melalui skrin TV dan skrin besar. Kita juga boleh melihat kandungan digital melalui komputer, dan kadang-kadang kita juga memaparkan kemahiran melalui aktiviti bengkel dan demonstrasi. Jadi kita nampak kepelbagaian dari segi aktivitinya. Pengguna membuat apresiasi terhadap produk industri kreatif bergantung pada cara bagaimana kita menyampaikannya. Penghasil atau penggiat seni perlu mengamati kehendak pengguna bagi mengenal pasti keperluannya. Maka barulah produk itu mempunyai nilai. Kaedah kajian ini lazimnya dipanggil psychographic research. Dalam erti kata lain, jika kita nak menghasilkan sesuatu, kita perlukan ilmu. Ilmu penting. Satu pendekatan kepada pelajar-pelajar kita ke arah usaha yang membantu ke arah kemajuan industri di negara kita agar lebih kreatif lagi. Kerana kita juga maklum perkembangan IT ini juga terlalu cepat jadi kita menyesuaikan menyesuaikan kerana berkreatif ni bermacam-macam cara. Saingan semakin amat kental di hadapan. Jadi seterusnya mungkin ada nak ditambah lagi tu, Doktor. Saya rasa itu saja. Doktor, jadi kita nak mengetahui juga mungkin ada pihak-pihak lain juga yang terlibat dalam musim festival itu nanti. Okey, secara khususnya festival ini melibatkan pensyarah yang menyerupakan penyelidik. Pelajar-pelajar bersama-sama terlibat dengan penyelidikan bersama syarah. Itu kategori yang kedua. Lepas itu pelajar mahasiswa UBD dan bekas pelajar UBD. Pihak penganjur juga menjemput 2 agensi kerajaan iaitu BEDB setakat ini, BEDB dan AITI, sebuah syarikat arkitek Idris dan satu badan bukan kerajaan semata Brunei. Ini merupakan salah satu cara kami membina jaringan di samping menghubungkan para akademik dengan pihak industri. Sudah pasti jaringan ini akan diperluaskan di masa-masa yang akan datang. Fungsi pihak yang dijemput ini adalah untuk supaya mereka boleh menyebarluaskan dan mempromosi perkhidmatan dan produk kreatif industri mereka kepada masyarakat dalam bidang ini. Apakah hasil penyelidikan ini mungkin dapat digunakan pakai sebagai sumber rujukan kepada pihak luar selain daripada ianya dijadikan sebagai bahan penyelidikan pelajar-pelajar? Kalau kita tengok secara global, di mana-mana juga, di mana-mana negara juga, produk kreatif industri itu memang terhasil daripada penyelidikan. Seperti design produk design dan sebagainya. Memang dia kena buat pendidikan dulu. Barulah kita kata dia ada value, dia ada nilai dan boleh dipasarkan. Kalau tidak, kita tak dapat nak gambarkan macam mana rupa produk itu dan ia boleh digunakan tidak. Kerana kajian yang penting dalam bila kita sebut seni gunaan contohnya macam tikar ataupun bakul, kita tak tahu ketahanan sejauh mana kerana material dia dan pembuatannya. Jadi kita kena ada satu proses pendidikan yang dinamakan kajian kebolehgunaan ataupun usability study. Itu penting tu. Sangat penting. Dan itu nanti akan menampakkan nilai satu-satu produk tersebut. Jadi kita hendak menyentuh juga di sini. Ini adalah merupakan festival 2012 yang mungkin sebelum ini pun juga pernah diadakan. Ini julung-julung kali. Julung-julung kali pernah diadakan. Jadi saya hendak mengetahui Doktor sejak kreatif industri ini diperkenalkan di Universiti Brunei Darussalam sebagai salah satu mata pelajaran Jadi apakah cabaran-cabaran dan bagaimana perkembangan student yang telah pun mencurahkan ilmu mereka dan juga sumbangan-sumbangan penuntut-penuntut tersebut dan juga penilaian. Mungkin ada nilaian. Alhamdulillah Universiti Brunei Darussalam setakat ini sangat menyokong aktiviti kita. Di bawah kluster pendidikan kreatif industri di UBD, kita disokong oleh fakulti-fakulti yang lain seperti sebab penyelidik ini sendiri pun terdiri daripada pelbagai fakulti SHIBI ataupun fakulti Art and Social Science ataupun fakulti of Science, semua tu. Jadi kita dapat sokongan daripada pelbagai fakulti dan kursus-kursus yang ada di fakulti berkenaan juga kita cuba adaptasikan supaya sesuai dengan keperluan kreatif itu. Dan secara khususnya pelajar mahasiswa UBD ni saya nampak mereka ni memang
sangat kreatif. Cuma kreativiti itu kita perlu pandu. Yeah. Kalau kita tak pandu kreativiti itu, dia akan jadi macam liar sikit. Betul, betul. Jadi kita kena pandu dia dan kita kena structurekan dia fokus dia supaya dia boleh terarah dan menghasilkan produk yang lebih bermakna lah. Ya, panduan itu mungkin dalam bentuk ada merangka strategi-strategi tertentu ke arah pemeliharaan kreativiti ini agar ianya terarah dengan pelaksanaan yang lebih rapi lagi berkali. Macam mana? Panduan ini kalau kita tengok dari konteks Brunei Darussalam, kita tekankan amat-amat tekankan budayaan supaya dia terbentuk, dia punya produk tu terbentuk daripada acuan itu. Acuan budaya itu sendiri. Itu kita nak Calak Brunei kata. Calak Brunei. Walau macam mana kita menghadapi era globalisasi, kreativiti ini meluas kerana pengaruh-pengaruh industri ini bukan hanya kita fokuskan di dalam negeri, malah untuk menembusi pasaran luar. Kita tengok saja katakanlah di Korea ataupun di Jepun, contoh yang paling dekat dengan kita lah, ataupun di Indonesia ataupun di Malaysia ke. Mereka semua pegangan utama mereka adalah budaya. Itulah yang menjadi jenama kita. Kalau macam Brunei kata calak Brunei, kita ada pegangan kita dan kita apply di dalam produk industri kreatif ini, orang lain akan tengok ini produk Brunei. Jadi dari situ kita boleh ada penjenamaan di situ, branding. Jadi akhir sekali doktor, kita hendak mengetahui daripada doktor sendirilah apakah peranan penyelidikan dan pembangunan dalam industri kreatif dalam menyumbang kepada negara lah. Okey, setiap produk industri yang kita lihat sekarang ni tidak terhasil semalaman. Dia bukan 24 hoursnya hasil. Ia terhasil dari proses yang panjang dan kadang-kadang melibatkan peruntukan yang agak besar, bagi menghasilkan sebuah prototipe. Pendidikan dan pembangunan dapat membantu kita menghasilkan produk yang lebih memberi kesan pada pengguna. Elemen budaya juga merupakan komponen penting yang perlu diselidiki agar ia boleh diaplikasikan dan produk secara langsung akan menjadi jenama. Sebagai yang kita bincang tadi, kepada sebuah produk. Melalui pendidikan, sebuah produk industri kreatif akan menjadi lebih bermakna. Kreativiti dan inovasi perlu dipandu dan diuji melalui panduan dan proses pengajian, sama ada secara formal ataupun informal, macam orang tua-tua kita dulu dibuat kajian macam mana kan. Pendidikan dan pembangunan dalam industri kreatif mampu memberikan panduan dan maklumat dalam memandu seorang penghasil produk industri kreatif dalam menghasilkan produk yang lebih berdaya saing dan mampu bertahan dalam pasaran. Jadi itu yang diharapkan InsyaAllah mungkin juga terhadap mungkin ini khusus kepada majlis ataupun satu projek Creative Industry Festival ini, harapan kepada terutamanya para pelajar, mungkin juga pihak-pihak luar yang ingin melihat lebih yang di luar sana ni. Baru-baru ni kita ada forum yang mengubah dasar ini saya tak boleh cakap sangat, tapi kementerian di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan, kita ada forum yang besar agaknya, di mana kita ada kerjasama dan saya yakin itu memberikan impak pada industri kreatif. Dan kami di UBD yang khusus pada pendidikan dan pembangunan, kami akan sedaya upaya menghasilkan hasil-hasil pendidikan itu dan diharap dapat memberikan sumbangan pada masyarakat dan negara. InsyaAllah. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Dr. Haji Zahri Hamidun selaku Ketua kepada penyelidikan kreatif industri di Universiti Brunei Darussalam, dan selamat maju jaya Tuan Dr. InsyaAllah. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.